Seterusnya, tanpa membuang masa, majlis diteruskan dengan tazkirah berkaitan dengan kemerdekaan daripada generasi merdeka yang akan memimpin negara pada akan datang. Dipersilakan bakal pemimpin kita Muhammad Haikal bin Yuri Azhar untuk menyampaikan tazkirah beliau. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Adil yang berusaha, para pentadbir, guru yang dihormati dan pelajar-pelajar yang dikasihi. Pada hari ini saya ingin memberi sedikit tazkirah yang bertajuk Memahami Erti Kemerdekaan berdasarkan perspektif Islam. Umat Islam di negara ini wajib bersyukur atas nikmat kemerdekaan tidak ternilai itu. Dengan naungan rahmat dan hidayah ilahi, setiap lapisan masyarakat dapat menyambut Hari Kebangsaan tahun ini. Seiring laungan kemerdekaan berkumandang seluruh negara, bendera jalur gemilang dikibarkan mencerminkan kegemilangan Malaysia mewujudkan masyarakat majmuk, berbilang bangsa dan agama sebagai masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Apa itu majmuk? Sifat majmuk ialah realiti yang sepatutnya direnung dan dihayati manusia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, serta kami menjadikan kamu pelbagai bangsa dan suku supaya kamu berkenal kenalan, yakni dan beramal mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Saudara dan saudari sekalian, ia memaparkan ramuan yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dalam keadaan yang sangat indah dengan kewujudan pelbagai bangsa, bahasa dan agama, hingga manusia boleh bertukar-tukar fikiran, pendapat serta pengalaman, sekaligus mewujudkan perpaduan yang jitu dengan keadilan ilahi melalui perhiasan moral dan akhlak terpuji. Hadirin dan hadirat sekalian, apa sebenarnya yang kita boleh ambil daripada ayat yang dinyatakan sebentar tadi? Mafhum ayat itu menegaskan manusia dalam kalangan pelbagai bangsa dan bahasa boleh bersatu serta hidup dalam negara dengan aman harmoni. Fakta ini menyalahkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebijaksanaannya supaya kita boleh berfikir dan seterusnya mengakui keesaannya. Pengibaran jalur gemilang sewaktu memperingati kemerdekaan melengkapkan penghayatan setiap manusia terhadap erti dan hakikat kemerdekaan. Bendera ialah lambang yang cukup simbolik bagi setiap warga Malaysia supaya dapat menggemilangkan diri dengan sifat kemanusiaan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan moral dan akhlak terpuji. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bendera mempunyai sejarah tersendiri dalam lipatan sejarah Islam, seperti berlaku apabila kuasa besar dunia iaitu Rom mengumpulkan bala tenteranya
untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Madinah. Dalam kerancakan peperangan, tangan kanan seorang panglima tentera Islam iaitu Ja'far ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu yang memegang bendera dipotong. Lalu beliau menukarkannya kepada tangan kiri. Apabila tangan kirinya dipotong, beliau memegang dengan tunggul tangannya hingga kepala dipancung, tetapi sahabat lain pula yang menyambung tugas untuk mengibarkan bendera. Begitulah nilai bendera dalam kalangan sahabat yang bangga dengan Islam, dan penampilan akhlak terpuji mempertahankan Islam daripada sebarang pencerobohan luar. Sekurang-kurangnya, bendera itu mencetuskan semangat dan daya juang tentera Islam untuk terus berjuang menegakkan hingga titisan darah terakhir. Itulah makna yang sepatutnya dijelmakan dalam setiap pribadi Muslim untuk terus berusaha dan berjuang memartabatkan kembali Islam serta umatnya sebagai umat terbaik dalam semua lapangan hidup. Hadirin dan hadirat sekalian, hakikat kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, sama ada bangsa, fikiran atau kebudayaan seperti difahami kebanyakan. Sebaliknya, menurut perspektif Islam, ia bermakna kebebasan manusia untuk dapat menikmati kehidupan sesuai fitrahnya yang menjadi sifat asasi manusia selaras matlamat sebenar penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Guru dan pelajar sekalian, manusia merdeka hidup dalam keadaan fitrah, ketentuan dan pedoman penciptanya, sekaligus sesuai hak asasi sebagai manusia yang berakal waras dan bebas melaksanakan keyakinan dengan fitrah di bawah landasan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Malah hidup merdeka ialah hak asasi setiap penghuni alam semesta. Dewasa ini kebanyakan orang Islam tersalah tafsir dalam memahami hak asasi manusia. Ia difahami hidup menurut kehendak hati dan nafsu sehingga menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan perkara halal. Mereka memahami merdeka sebagai bebas berfikir, berkehendak dan berbuat demikian tanpa dibatasi dengan sebarang percaturan, nilai atau undang-undang termasuk hukum syarak. Malah agama dianggap sebagai candu yang perlu disingkirkan. Sidang hadirin sekalian, tanpa disedari, pengertian salah dan sempit menguasai pemikiran sebahagian umat Islam sebenarnya. Antara penjajahan moden dicanangkan barat hingga mereka jauh daripada fitrah dan pedoman ilahi. Akibatnya muncul generasi acuan barat yang berkepribadian materialisme, mengutamakan hawa nafsu dan mengagungkan budaya serta gaya hidup barat. Amat malang apabila umat Islam menguar-uarkan kemerdekaan negara sedangkan seluruh aspek kehidupan seperti pemikiran, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan masih dikuasai idea barat. Malah kehidupan jauh terpesong daripada aturan hakiki yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, umat Islam wajib menyedari hakikat memerdekakan itu dan berusaha menyelamatkan diri daripada kemelut meruncing. Wa akhirul kalam, natijahnya satu-satunya jalan keluar ialah kembali kepada pimpinan Al-Quran dan sunnah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tonggak utama kepada kemerdekaan sebenar serta kebangkitan semula umat Islam. Sesungguhnya apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu datangnya dari kelemahan saya sendiri. Saya akhiri tazkirah ringkas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.